Saya rasa kita boleh buka kepada sesi soal jawab. Mungkin kita buka kepada 3 soalan saja sebab memandangkan masa yang agak singkat. Jadi saya buka kepada hadirin dan hadirat sekalian untuk bertanya soalan kalau ada. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farizwan bin Karim, pelajar tahun kedua Fakulti Sains. Seperti yang kita tahu, Islam merupakan agama persekutuan, dan sejak ayah ini kalau kita dapat lihat, agama Islam sendiri banyak dipersoalkan, dan banyak usaha-usaha daripada pihak luar untuk mencabar agama Islam itu sendiri. Jadi saya sebagai seorang mahasiswa Islam dan juga Melayu ingin tahu bagaimana kami sebagai mahasiswa berperanan untuk kita sama-sama menyokong gerakan UPRO ini, dan bagaimana kita sebagai seorang Muslim, seperti kita tahu seorang Muslim, kita perlu membantah dan tuntut apa yang kita perlu tuntut. Itu saja daripada saya, dan saya harap ahli panel dapat menjawab. Sekian saja, terima kasih. Bagaimana nak menyokong ni senang. Senangnya adalah kehadiran saudara-saudara sekalian pada malam ini adalah juga satu tanda sokongan. Tapi yang lebih penting daripada itu, selepas maklumat ini diperolehi, dan maklumat ini boleh diakses dengan lebih detail lagi melalui kita ada Facebook Muslim UPRO. Tadi saya sebut blog penulis Saudara Azrael paling aktif menulis tentang UPR dan proses. Penulisan Saudara Karim banyak membincangkan kali ini, dan secara sikit-sikit pun yayasan saya link dengan semua ini, kita memberikan perangan tersebut. Yang paling penting saudara sekalian adalah, bagi saya pada tahap ini adalah untuk kita memahami dulu isu ini. Jangan sudah datang peluk, nanti kan peluk saya, oh bagus tak komando ni. Dan ada pula peluk nak kita balik. Maksudnya kita fahami dulu isu ini. Apa itu komando, apa itu Muslim UPRO, apa itu yang diperjuangkan oleh komando, apa itu yang kita perjuangkan dalam Muslim UPRO, dan apa itu proses. Proses ini penting. Sebab itulah exposure kepada proses. UPR proses ini penting. Saya rasa dalam kita tim ni, walaupun kita ada very senior lawyers yang ada bersama kita, tapi ada juga benda-benda yang ketika kita pergi ke Geneva baru-baru ini kita terlepas pandang, including the process of the UPR ini. Maka itulah kita ada linkage dengan organisasi-organisasi yang established di Geneva itu, kita dapat that exposure. Jadi bagi saya yang paling penting peranan saudara at this stage, dalam mungkin seminggu, 2 sebulan ini, adalah untuk memahami dulu isu ini, dan selepas daripada memahami isu itu, Muslim UPRO is there as a base untuk kita mengadakan mungkin perancangan bersama, tindakan bersama, macam mana kita nak gerak selepas daripada ini. Sebab itulah antara yang kita nak masuk sangat dalam tempoh kita punya domestic punya movement daripada sekarang sehingga end of the year is the universities. Sebab itulah di Tuesday ini kami akan ke UPSI, dan Adik Karim mengaturkan banyak lagi lah. Adik Karim koordinatornya yang mengatur dengan universiti-universiti ini, dan kita juga akan mengadakan series of banyak penerangan ini juga kepada agensi-agensi kerajaan. Saya telah berhubung dengan paling tidak 2 kerajaan negeri, dengan Menteri Besarnya minta supaya kita diberikan laluan, kita beri penerangan kepada pegawai kerajaan. Aris Lady dikirim anjuran bersama, jadi main peranan banyak bersama dengan kita. So program penerangan ini sedang berlangsung. Tujuannya adalah supaya kita memahami the issues, understand what the issues is, then kita move forward. By January itu bila ada jumlah yang quite handsome yang boleh faham the issue, then we move forward to the more practical steps and move starting from January insyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz Syam. Jadi mungkin
memang saya rasa pun mahasiswa tidak jelas lagi dengan isu pemanggur ni. Itu yang kita lihat pun daripada peserta agak kurang lah. Selalunya kita kalau ada forum ni boleh kata penuh Ustaz, tapi mungkin isu pemanggur ni orang tak berapa nak tahu. Jadi mungkin juga saudara Farizwan adalah peserta seterusnya ke Geneva mungkin, insyaAllah. Okey, kita silakan untuk soalan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Hashim dari Akademi Pengajian Islam dari Persatuan Belia Islam Nasional Pembina Cabang Kuala Lumpur. Saya ada satu soalan. Dan seperti yang kita tahu, lebih kurang 54 kalau tak silap saya NGO yang menyokong pemanggur. Tapi boleh tak macam ataupun ada tak possibility kalau kita nak menyekat sekatan untuk 54 ni supaya dia tak boleh bergerak bebas, ataupun kita buat sesuatu lah untuk menjadikan 54 ni dia lemah, ataupun apa istilah kita gunakan lah. So sama ada peranan kerajaan ataupun NGO seperti yang ada. So boleh komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bagaimana untuk terus menyekat 54 badan bukan kerajaan? Kami ini berhadapan dengan 90% generasi Y yang sepatutnya kami dapat idea macam mana bergerak ke depan. Yang belajar kami, kita ni semua 4 series dia macam ni, let's play a clever game. Okay? Jangan kita sekat-sekat, kita serahkan pada pihak berkuasa, authority, mana yang boleh disekat kalau dia langgar undang-undang negara, of course dia akan buat. Let's play a clever game. Ada satu pemimpin politik semasa kami di Geneva, siapa beritahu saya, dia confuse GST dengan LGBT. So that is the state of our Muslim Ummah. So sekarang ni yang depan dengan saya di generasi Y, kena bijak, kena banyak membaca, kena banyak guna akun. Kita ada Facebook, kita ada all types of media, kita ada tweet, kita ada microblogging. You go ahead. We can furnish you with the substance, the information. Kita boleh dedahkan, kita boleh pas. Dan banyak di luar sana sebenarnya, banyak NGO Islam, banyak pertubuhan-pertubuhan Islam yang sangat berminat untuk bersama-sama. Isu ini adalah for the first time kalau kita notice dalam media, semua umat Islam satu. Daripada Dr. Asri Zainul Abidin, daripada Ketua Pemuda PAS-nya, daripada UMNO-nya dalam Parlimen, termasuk tadi pemimpin politik yang keliru LGBT, GST itu, semua tahu bahawa isu ini adalah isu yang boleh kita satukan umat Islam. Jadi mahasiswa kena take this issue. Kita janganlah cynical dengan kerja-kerja Islam. Kalau ada, kami juga berhadapan, ada juga NGO Islam yang rasa bahawa kenapa isu ini dibawa oleh grup ini, kenapa tidak grup kami. Tapi itu bukan soalnya. Soalnya sekarang ini kita berada di persimpangan yang mana kita boleh cetuskan isu ini. Malaysia can lead. Kita, in fact, you have to go to the extent. Sebagai contoh, saya sebut dengan Timbalan Menteri Luar semasa sebelum kami pergi, Malaysia kena gagaskan untuk kembali dalam isu homosexuality, isu LGBT ini. Malaysia kena lead, kena pimpin gerakan untuk kembali kepada pre-1971 position where we put homosexuals as those having intercourse. Kita kena bawa sampai to the extent. Kita kena kaji kembali perspektif Islam, perspektif Qurani, bagaimana sebenarnya homoseksual ini. Dia kena gerakkan sebagaimana militant homoseksual itu gerakkan. Sebagaimana itulah kita kena reverse balik. Dan saya cakap dengan orang dengan satu idea, mungkin kalau gerakan mahasiswa nak mulakan, cetuskan, kita tekan Indonesia, kenapa mereka biarkan prinsip-prinsip Jakarta 2006 itu diadakan di sana. Sebagai negara Muslim terbesar dalam dunia, sebagai negara OIC, kenapa mereka biarkan prinsip-prinsip Jakarta yang menjadi asas kepada mereka ini menuntut hak LGBT. Kita cuba mulakan, panggil mahasiswa kawan-kawan kita daripada Indonesia, katakan ini masalah kita, orang Islam, negara Islam, kenapa biarkan berlaku di negara Muslim. Mungkin salah satu isu yang boleh kita bawa.
Isu murtad, buat kajian. Haji Karim banyak mendedahkan dokumen-dokumen. Tadi kita ada cerita pasal kertas putih dalam parlimen yang mana memang berlaku di PJ itu dekat dengan UM. Cuba siasat. Dan sebenarnya ada masalah-masalah ini yang agama lain juga menghadapinya. Kita ada jawatan kuasa mengurusi keharmonian antara agama di bawah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Mereka yang hadir mewakili kumpulan-kumpulan Kristian dan Hindu, mereka pun mengadu pada kita yang hadir itu tidak representatif mainstream Kristian, mainstream Hindu tidak, tapi mereka yang mengagut nak minta macam-macam hak. Jadi itu salah satu lagi perkara yang sebenarnya mahasiswa boleh lead. Kalau ada yang di kalangan pengajian Islam ataupun pengajian Melayu ataupun belajar bahasa Tamadu nak bawa dialog antara agama, pastikan bahawa mereka ini juga pasal kalau dialog dengan pemangku, ada orang tanya kami kenapa tak dialog dengan pemangku, kita kata kita kena pastikan mereka hormat dulu kedudukan Islam dalam pelbagai persekutuan, hormat dulu prinsip aman dan harmoni itu dalam pelbagai persekutuan, dan we dialog. Ini peranan mahasiswa. Kita kena pastikan bahawa you are in Malaysia, you are in Malaysia, this is the reality, this is the situation, this is the law, and you have to respect before. Bukan kita kata kita nak bully mereka, tidak, agama-agama lain tak, tapi you nak masuk padang bola, you main ikut rules dia lah. Masuk padang bola, you main ikut rules dia, and this is the rule, this is Malaysia. Ini yang peranan yang mahasiswa boleh mainkan. Okay, agak jelas jawapan di situ. Jadi kita sebagai mahasiswa perlu ambil peranan, take part. Okay, so macam saya setuju untuk kita panggil student-student daripada Indonesia, sebab di UM sendiri kita punya agak ramai jumlah pelajar daripada Indonesia. So mungkin kita boleh lakukan dahulu di UM. Maknanya UM, mahasiswa UM tu pencetus, orang yang membuat dahulu perkara-perkara macam ni. So kita yang memurnikan keadaan. Jadi saya buka untuk soalan seterusnya. Segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisari daripada NGO Armada Melayu dan merupakan penulis di laman Facebook saya Tuan Dr. Mahdi. Cuba saya terkait dengan kenyataan saudara Azril berkenaan dengan Tuan ada sebut tadi tentang yang di-Pertuan Agong. Cuma sebab saya kurang mahir tentang perundangan, saya nak tanya, ada tak apa-apa bidang kuasa eksekutif Majlis Raja-Raja Melayu dalam menyekat isu-isu yang dibawa oleh pemangku ni? Sebab yang kita tahu di negeri-negeri Malaysia, Raja-Raja Melayu secara amnya ialah ketua agama bagi setiap negeri-negeri di Malaysia. Dan satu lagi soalan tambahan, minta maaf pengurusi majlis, satu soalan tambahan. Okey, saya nak tahu kenapa bila setengah tokoh-tokoh politik yang memang ada kecenderungan dan keterlibatan dalam memperjuangkan isu-isu yang dibawa seperti Komanggo, antaranya paling jelas yang Sogi tadi, tidak ada usaha untuk kita mendedahkan secara zahir siapa antara tokoh-tokoh yang terlibat ni secara terang. Maknanya kita sebutkan direct nama dia. Sebab saya ada melihat yang disebarkan di, saya tak ingat sama ada FB Arus Baru ataupun yang mana, yang ada poster gambar dalam-dalam Komanggo, termasuk dalam tu Marina Mahdi yang menyebabkan melompat. Dia melompat marah. Tapi dekat situ pada saya masih lagi kurang beberapa figure yang seolah-olah tidak didedahkan. Antaranya seorang penasihat parti yang agak kita kenal, yang memang dia pun banyak dikaitkan dengan kes-kes macam tu. Jadi kenapa tak ada usaha untuk kita dedahkan sebenarnya siapa orang ni dan kenapa mereka terlibat? Jadi itu soalan saya untuk malam ni. Terima kasih. Jadi soalan pertama, bolehkah Majlis Raja Melayu menyekat? Dan soalan kedua, kenapa tokoh politik menyebelahi sesetengah badan-badan NGO? Kuasa Majlis Agama Islam ni kita kena faham,
seolah-olah Majlis Agama Islam negeri-negeri ini adalah sebuah kerajaan. Ya? Dan dalam kes apabila berlaku darurat sebagai contoh, ya, ada perkara yang tidak boleh disentuh, Islam itu juga tak terlibat, tidak boleh disentuh dalam keadaan darurat. Dan memang jelas, memang kuasa hal ehwal Islam itu sebenarnya jatuh di bawah Raja Agung, yang Ketua Agung dan juga Sultan-Sultan. Sekarang soalnya ialah, saya nak bagi contoh kalau nak mudah faham. Orang duduk tanya pasal Sabah Sarawak. Saya tak nak sentuh sangat pasal takut subjudi sikit sekali Allah. Tapi secara ringkas kalau di sekarang ni orang tanya kan Sabah Sarawak boleh guna di mana? Undang-undang yang ada semua dia terpakai pada semua. Tapi yang menjadi masalah sekarang ni ialah enactment kawalan pengembangan agama bukan Islam itu dia tidak terpakai atau tidak, masih belum lagi menjadi undang-undang di 4 negeri, Sabah, Sarawak, Pulau Pinang dan wilayah. Ya. Maknanya kalau orang Kristian menggunakan kalimah Allah itu, dia bagi pamphlet, buku-buku kepada saudara mengajak kepada rumah Allah ke, kepada kitab Allah apa benda kan, dia tidak boleh didakwa. Pasal enactment itu tak ada, penguasaan itu tak ada. Tapi dari segi fatwa, dari segi undang-undang, dari segi keputusan ulama semua, itu semua dah jelas. Maknanya sekarang ni dari segi soal kita sendiri, sebab itu tadi dia ada Haji Karim ada sebut tentang perlunya kita memilih wakil di dalam parlimen yang faham isu-isu, yang tahu bahawa kuasa agama Islam itu terletak di bawah raja, di bawah sultan-sultan. Bukan ialah macam JAIS, Jabatan Jabatan Agama Islam ini mereka pelaksana, tetapi pada hakikatnya majlis agama yang berkuasa ke atas Dewan Islam. Dalam undang-undang ada the law of evidence yang berkaitan dengan keterangan. Sebagai trained lawyer, seorang yang belajar utama ramai belajar undang di sini kot. Ada apa yang disebut sebagai the standard of proof. Bila disebut standard of proof di dalam hal-hal dan kes-kes tertentu, khasnya melibatkan jenayah-jenayah yang berat, jenayah yang dikategorikan di bawah kategori hudud dalam undang-undang Islam, it must be proven beyond any shadow of doubt. Dan ada lagi satu level beyond any reasonable doubt. Dan sebagai kalau kelompok kom yang dekat depan ni, tentu Zul dekat sini sebagainya, dalam konteks itu kita berpegang kepada that standard of evidence. Mana selagi mana tak boleh dibuktikan secara beyond any shadow of doubt tadi, mana tak boleh nak disebut A to A ataupun B to B. Tapi there are also judgement yang sedang perlu dibaca. Ada judgement yang berkaitan dengan saudara pun tahu siapa individu disebut oleh saudara yang bertanda tadi. Datuk Hamid jelas menunjukkan bahawa the process of that kesalahan itu berlaku. Dan saudara boleh baca lah the detail of the judgment of the case. So dengan itu sahaja bagi seorang yang wise man like you all, saya rasa sudah cukup untuk kita membuat judgment on our own on the situation and also that particular person and also that particular case. Dan saya rasa bila kita baca that particular judgment, bagi saya sudah patutnya sudah melewati beyond any shadow of doubt. Allahuakbar. Alhamdulillah, jadi terjawab dua soalan daripada saudara tadi. Saya lupa nama. Tapi saya tahu admin saya Anton kan. Tapi insyaAllah saya dah like Okey, jadi panel para panelis kita merasakan bahawa ada lagi sedikit masa. Jadi saya buka lagi satu soalan terakhir. Ada kata ada yang tersimpan dalam hati ni kan, lama sangat nak tanya. So sekarang kita punya peserta delegasi sudah ada depan mata. Jadi jangan cakap apa, jangan rugikan peluang ni. Ada lagi soalan daripada mahasiswa ataupun para tetamu undangan? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Saiful Islam. Saya student Fakulti Sains.
Soalan saya adalah mengenai ada satu deklarasi hak asasi manusia yang bernama Cairo Declaration of Human Rights in Islam. Jadi saya nak tahu apakah status Cairo di syara ini dan adakah dia authority power dia berbanding dengan UN punya FDR. Dan satu lagi ialah mengenai melihat pada situasi UPR ni, yang mempunyai kuasa sebenar ialah kerajaan sendiri untuk sama ada menerima atau menolak recommendation yang telah dibuat dalam UPR ni. So jadi apakah usaha Muslim Youth Pro untuk melobi kerajaan untuk menyelesaikan atau menolak recommendation yang kita merasakan bertentangan dengan Islam? Allah. Terima kasih, saudara Saiful. So soalan pertama adalah apakah authority Cairo human rights ni dalam Islam, adakah dia lagi power atau tidak? Dan juga soalan kedua, apakah peranan kerajaan, sebab beliau merasakan bahawa kerajaan ada kuasa untuk menolak ataupun menerima. Saya sebutkan di awal pembentangan saya tadi, kalau kita nak melihat gerakan hak asasi manusia sejagat ni, ada 3 dokumen utama, UDHR, ICCPR dan ICESR. Okay, itu membentuk International Bills of Human Rights. Kemudian ada 2 optional protocol. Saudari semua generasi Y boleh baca. Saya tak payah terang secara detail, tapi these are the main documents. 1948, Universal Declaration of Human Rights dikeluarkan, diisytiharkan. Ada pertimbangan daripada negara Islam, daripada Saudi dan sebagainya, dan saya kita kata penerima. Kita tidur tahun 90 baru keluarkan Declaration of Human Rights in Islam yang bersifat reactionary. Walaupun dah kita boleh bersetuju bahawa di awal lagi kita dah ada pemerintahan yang sebenarnya itulah yang sepatutnya kita articulate semasa tahun 1948, tapi kerana kesilapan kita juga, kerana kita tidak articulate, kita tidak mendengarkan wakil-wakil yang boleh bercakap, memberikan gambaran perspektif Islam yang betul, maka kita telah pun kehilangan ruang itu. Jadi sekarang ni benda dah berlaku. 1990 Cairo Declaration of Human Rights in Islam. Kalau saudara-saudari ada peluang untuk membaca teksnya, cuba baca dan cuba comparekan. Dia bersifat reactionary dan mungkin dari segi articulationnya tidak berapa lah engaging dengan the current human rights punya movement. Tapi kita perlu ingat bahawa the Cairo Declaration ini dia tidak diiktiraf sebagai salah satu main document untuk United Nations. Tidak. Kalau ikut program, kalau ikut Bar Council, Cairo Declaration ini hanyalah bersifat complementary. Jadi complementary itulah kesannya, dia tidak boleh mempengaruhi. Kita tidak boleh rujuk, sebagai contoh, kita tidak boleh rujuk Cairo Declaration ini dalam mana-mana sesi human rights di peringkat PBB. Sama dan juga kami dulu, grup Guam ni, kita masuk dalam mahkamah sivil, kita tidak boleh argue menggunakan ayat Quran, tak boleh. Because that is the nature of civil courts. Kita tidak terima argument, religious argument. Dia kena go as evidence yang disebut Ustaz Rashad, dia kena gunakan hujah-hujah undang-undang, presiden, ada legal cases dan juga statutes. Jadi masalah kita sekarang ni, kita kena play the clever game, kita kena argue within the system. Dan kalau kita buat kajian betul-betul, macam saya cerita tadi, Charles Habib Malik, seorang yang Lebanese Christian, macam mana dia terlibat dalam pembunuhan, kita throw back dia pun argument, the secular argument. Ada satu artikel, boleh ambil tajuk ni, the human rights, the new secular religion, ditulis oleh Anthony Julius dalam boleh Google Anthony Julius dalam The Guardian UK. 2-3 tahun lepas dia telah tulis this artikel yang mengatakan bahawa human rights now is becoming a new secular religion. Dan kenapa it is dangerous? Dan kita gunakan argument diorang, hujahan mereka untuk mengatakan bahawa there is fallacy in human rights. Kerana dia bertampak pada
prinsip-prinsip sekular liberal ini, maka sebenarnya human rights sendiri tak boleh. Akhirnya dia akan menghancurkan manusia kerana dia tidak ada guiding principles. Kalau dalam Islam, dalam Piagam Madinah, kita merujuk balik kepada Quran, kita merujuk tanggungjawab kita kepada Tuhan sebelum kita meminta hak kepada manusia. Tapi dalam setting United Nations, human rights secular ni dia totally dia hanya minta hak manusia. We go that on that basis. Dan sekarang ni nampak sebenarnya kalau kita boleh attack benda tu, based on apostasy, LGBT, and ultimately where do we want to go? Ultimately, kalau dia concern dia katakan perkahwinan, procreation, they want to allow for lesbian marriage. Di San Diego, for your information, San Diego pada tahun 70-an ada satu sindiket untuk menjual bayi-bayi yang dibuang itu kepada pasangan lesbian dan gay, because these couples, lesbian dengan gay, dia nak juga membesarkan anak. Fitrah manusia. Dia lelaki-lelaki, perempuan-perempuan, tapi dia nak anak. So dia ada satu sindiket di San Diego. Jadi dilakukan dalam news mereka juga, krisis yang menghantui mereka ini. Jadi actually we are going back to the current, kita pergi balik ke zaman jahiliah. And that's why we have to articulate, kita kena beritahu this is the Muslim position which has always been a position that is relevant untuk membantu tamadun manusia. Ini yang perspektif yang kita kena kedengarkan. Soalan kedua tadi, dia dapat lihat ya bahawa kerajaan sebenarnya ada kuasa. Tapi mengapa nampak? Untuk maklumat saudara yang bertanya, saya soalan terakhir, kalau inilah level soalan yang ditanya, saya puas tidak tambah lagi. Sebab soalan tadi menunjukkan saudara membaca the issues, saudara tahu the issues and the process, at least kita punya peranan sebagai NGO sini. Tanya yang cakap pada saudara yang bertanya, okay, apa recommendation kita, apa peranan kerajaan, sebab kerajaan nantinya akan adaptation pada bulan Mac ini, itu kerajaan yang akan buat. So peranan kita adalah membuat rekomendasi pula kepada kerajaan. So kita sebelum kita pergi hari, kita dah hantar satu memorandum kepada kerajaan yang telah masa itu kami dah lepas. Ada lagi beberapa orang yang belum lepas, terpaksa kejar. Kita hantar kepada TPM, kejar dia report bagi kepada dia. Sebab kita nak pastikan kita punya memorandum itu sampai before the whole team sampai di Geneva. So kita dah sampaikan memorandum awal, dan kita juga telah ada sedia satu memorandum yang lebih detail terhadap pengamatan kami ketika di Geneva, dan insyaAllah kita sedang mengusahakan untuk mendapat kita hantar kepada the highest authority dalam negara kita dengan cadangan-cadangan kita, apa yang kerajaan patut ambil, bagaimana kerajaan patut respon, dan apa yang kerajaan perlu ambil dari segi tindakan untuk mendapat maklumat-maklumat yang sahih. Salah satu yang terkandung dalam memorandum kita yang terakhir itu adalah Muslim Pro menawarkan diri sebagai strategic partners kepada kerajaan untuk bukan kita kata kita ni pakar rujuk, bukan kita kata kerajaan tidak ada pakar lebih dan itu, tapi kita ada bit of experience, bit of exposure terhadap proses itu dan apa yang berlaku, dan kita minta supaya kerajaan merujuk kepada gabungan NGO Islam dalam Muslim Pro ni sebelum membuat adaptasi pada bulan Mac akan datang. So itu peranan kita. So kita call in for the recommendation apa semua itu, dan insyaAllah kita akan beritahu. And hopefully dia recommend, dia timbullah kita punya recommendation. Terima kasih. Terima kasih. Dia okey, Datuk Zul menyebut seolah ada satu gambaran semacam kerajaan tidak terlibat. Tidak, kerajaan ada yang terwakil, dan kami Muslim Pro sebagai NGO kita sebenarnya terus terang kita sebut di sini, kita berpuas hatilah dengan presentation kerajaan
ketiga di Geneva baru-baru ini pada 24 bulan dimulakan dengan Datuk Ubeyong di KSC Wisma Putra yang membentangkan kerajaan punya position dalam isu. Cara dia respon tu, of course, very diplomatic, tapi kita tahu pendekatan itu cukup memuaskan bagi kita. And then ada beberapa isu yang sudah pun dibangkitkan di peringkat awal, contohnya yang berkaitan dengan Syiah, yang berkaitan dengan kes kalimah Allah dan sebagainya telah dijawab oleh wakil daripada AG, wakil daripada Jatim, wakil daripada Kementerian Sumber Manusia, wakil daripada KDN dan sebagainya yang telah membentangkan pendirian kerajaan, dan kami juga sebagai tokoh Muslim itu berpuas hati dengan apa yang telah dibentangkan itu. Okey, tapi alhamdulillah untuk pengetahuan ini kita sebut pasal pengalaman dan pendedahan tadi. Kali pertama berlaku stakeholders daripada kalangan Islamic NGO ini atau Muslim NGO ini dijadikan rujukan ketika sebelum lagi pun kerajaan pergi ke Geneva baru ini. Datuk Zainul Rijal, Saudara Azrael dan kali lain telah pun mengadakan beberapa seri pertemuan dengan Wisma Putra, dengan pihak-pihak kerajaan yang lain. Kita memberikan input-input kita dan sebahagian daripada input itu was responded very well by the government, dan dia adapt actually ketika pembentangan, termasuk pembentangan oleh Ketua Delegasi Malaysia Datuk Ubeyong pada beberapa hari bulan baru ini di Geneva. Dan insyaAllah engagement proses dan program antara kita dengan kerajaan itu berterusan. Kita berterusan. Dia sendirinya sudah terbuka kerajaan dengan segala mekanisme yang dia ada, dengan segala yang dia ada. Jadi berupayaan juga untuk jawab saja seperti mana yang dia nak. Tapi alhamdulillah input yang kita berikan turut diberikan perhatian kepada kerajaan. Saya ingatkan ada yang bertanya apakah ada agenda sesiapa dalam isu Komando dan sebagainya. Jadi saya sediakan, tapi tak ada tanya, kena ada cerita. Boleh ya sekejap dalam masa 10 minit, insyaAllah. Saya nak kongsikan apa yang satu kajian yang dibuat oleh RAND Corporation. RAND Corporation adalah satu think tank. Asalnya adalah sebuah agensi di bawah tentera Amerika, Research and Development. Akhirnya ditukar jadi RAND Corporation, dan mereka mengeluarkan beberapa kajian. Mereka melakukan kajian-kajian dan mengeluarkan beberapa hasil daripada kajian itu. Dan dua kajian yang menarik yang saya rasa elok dikongsikan pada malam ini. Satu ialah buku yang bertajuk Civil Democratic Islam, dikeluarkan pada tahun 2003. Ini selepas 9/11. Kemudian satu lagi buku yang dikeluarkan pada tahun 2006-2007 itu. Kedua-duanya menceritakan tentang usaha Amerika untuk kontrol, untuk menguasai negara-negara Islam melalui satu proses demokrasi. Jadi buku pertama itu Civil Democratic Islam. Dalam buku itu mereka mengkaji bahawa setiap negara Islam itu mempunyai empat kumpulan yang dipanggil sebagai kumpulan fundamentalis, kumpulan tradisionalis, yang moden itu, dan yang sekular. Ada 4 kumpulan. Setiap negara di Malaysia, di dunia ini, setiap negara Islam. Jadi usaha mereka ialah untuk menjadikan negara-negara Islam itu lebih demokrasi, lebih moden dan compatible. Ini yang pentingnya. Compatible dengan contemporary international world order. Ini istilah yang digunakan oleh Bush. Ini adalah istilah-istilah yang digunakan oleh apa yang disebut sebagai puak-puak yang cuba menguasai dunia melalui kuasa baru world order itu. Dan dalam buku Civil Democratic Islam ni,
Mereka membuat beberapa cadangan untuk orang fundamentalist. Apa yang Amerika patut laku? Cadangan kepada kumpulan-kumpulan tradisionalis ni, apa yang kerajaan Amerika patut laku? Dan yang menarik di sini, saya kongsikan tentang apa yang Amerika patut lakukan pada kumpulan modernis. Ini antaranya. Dalam saranan Rand Corporation kepada Amerika ialah supaya mereka publish and distribute their works at subsidized cost. Encourage them to write on mass audiences and the youth dan sebagainya. Jadi setiap kumpulan ni ada cadangan-cadangannya. Sebab itu kalau kita lihat suara-suara orang-orang yang modernis ini, mereka mendapat tempat sebab ada dalam media, mereka dibiayai dan seterusnya. Apa tujuan usaha mereka ini dalam civil demokratik Islam ini? Ialah dan menjadikan negara-negara Islam itu lebih menepati kehendak Amerika. Oleh kerana itu, untuk empat kumpulan ini, mereka akan cuba seberdaya upaya melaga-lagakan kumpulan tradisionalis dan kumpulan fundamentalist. Ini daripada buku mereka, Encourage Disagreement antara tradisionalis dan fundamentalist. Dan mereka akan cuba usahakan tidak ada sebarang pakatan di antara tradisionalis dan fundamentalist. Maknanya dalam kumpulan Islam itu dia akan cuba laga-lagakan. Kalau ada yang nak berpakat, mereka cuba halang. Dan dalam objektif kepada usaha-usaha mereka ini ialah mereka katakan to align with the US policy makers. Maka kita ni di negara Islam ni, kumpulan-kumpulan yang bergerak itu seolah-olah dicaturkan oleh mereka. Dan dalam buku yang kedua, Building Moderate Muslim Network itu ialah usaha menggabungkan tenaga-tenaga modernis dan sekularis tadi. Dan mereka panggil ini kumpulan moderate. Muslim yang liberal, Muslim yang sekular, yang moden ini dikirakan sebagai moderate. Dan bagaimana nak kenal pasti orang-orang moderate ini, orang-orang liberal ini? Itu mereka yang bercakap tentang demokrasi. Kalau champion demokrasi itu, itulah konon-kononnya. Dan satu lagi yang penting ada kaitan dengan isu UPR ini ialah mereka yang sentiasa bercakap tentang human rights, tentang kesamaan gender, tentang kebebasan beragama. Inilah orang-orang yang dicari. Mereka ini yang diguna pakai dan digandingkan dalam rangkaian Moderate Muslim Network untuk tujuan mereka. Dan satu lagi yang penting di situ, yang nombor 3 itu ialah mereka yang tak nak ikut mazhab, non-sectarian sources of law. Dia tak nak ikut. Jadi dia tak nak ikut mazhab. Orang ni dia tak nak pakai mazhab, dia nak bebas berfikir. Ini kena hati-hati. Kalau tak nak pakai mazhab tu, ini yang Amerika nak sangat. Orang ini bebas bercakap tanpa mengikut fatwa. Di mana mereka nak cari kumpulan-kumpulan ini? Inilah mereka yang daripada academician, intellectual yang banyak bercakap tentang kebebasan. Orang-orang yang muda belajar agama tapi bebas berfikir. Inilah kumpulan-kumpulan yang ramai dalam Islamic Renaissance Front. Dan orang-orang yang kononnya community activist dalam suaranya, dalam SIS-nya, dalam Empower-nya, itulah semua kumpulan-kumpulan ini. Sama ada yang Islam, mungkin juga yang tidak Islam, tapi boleh mereka bantu. Dan itulah. Dan usaha Amerika ini mereka menggunakan apa yang dipanggil sebagai interlocutors, orang tengah. Orang tengah ini. Ini NGO bagi pihak Amerika. Mereka inilah yang menyalurkan dana kepada NGO di Malaysia ini. Inilah yang disebut sebagai NED yang banyak membantu NDI, Asia Foundation, dan termasuk sebuah NGO Islam di Amerika yang banyak membantu NGO Islam seluruh dunia termasuk Malaysia dalam kononnya bercakap tentang Islam dan demokrasi. Malangnya pengurusi pertamanya itu
chairman pertama Center for Study Islam and Democracy ini ialah Dr. Taha Jabir. Itu saya tokoh kononnya, tokoh fake, usul fake. Dan seorang lagi ialah Dr. Jamal Bazanji. Kedua-duanya sahabat rapat dengan Anwar Ibrahim. Dan dana-dana asing ini masuk mencurah melalui agensi-agensi begini. Kita dapat trace, kita dapat cek dalam internet baik. Semua duit yang disumbang oleh NGO-NGO ini melalui kerajaan Amerika pergi kepada agensi-agensi, NGO-NGO yang buat kerja-kerja termasuk menyokong Komando dan sebagainya. Sebab itu Malaysia kini bersuara lantang dalam isu-isu yang kita bicara hari ini. Begitu juga dengan suara. Dan dana ini bercurah-curah masuk. Setiap tahun ada data dan maklumat ini. Saya rasa itu sahaja yang ingin saya kongsikan. Maknanya ada usaha-usaha daripada luar yang ingin melihat Malaysia ini lebih demokratik, lebih terbuka untuk mengikut acuan barat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.